الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi بسم wabarakatuh. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني من علمك المخزون وصلي بسر اسمك المخزون. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tak Ustaz Razul cakap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 13 baris 10 daripada bawah. Surat 13. Baris ke-10 daripada bawah. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fi darain amin wa amin. Wa dukhulil alifi wal lami nahwu ar-rajulu wal ghulamu fa Situ kan. kullun baris itu kan. Wa hurufil khafdi. Sekejap mana? Wa hurufil khafdi kot. Walahu maratu bi Zaidin. Dukhul tu alif lam tu dah semalam. Dah malam je. Ya, dah. Okey. Dah. Itu barisan ke-9 lah tu. Tak dobit mana Ustaz? Tak sebab dobit mana? Bukan tak sebab dobit, sebab rasa macam yang semalam waktu kualif tu Ustaz macam laju, macam tak sebab urai. Urai tak? Urai lah. Urai. Okey. Kelang kabut sikit semalam. Okey. Wa huruful khafdi nahwu marartu bi Zaidin wa rajulin. Nasihat. Dua kali fi ulang dah belum masuk ke dah masuk? Sebab semalam Ustaz baca je, yang seingat saya dia baca je tak urai pun. Apa baca situ? Apa? Boleh? Ya. Wadukul. Wadukuli. Wa dukhulil alifi wal lami nahwu ar-rajulu wal ghulamu fa kullum minhuma ismun lidukhuli al alaihima wa huruful khafdi nahwu wa hurufil apa lagi tu? Sila wa hurufil khafdi betul. Marartu bi Zaidin wa rajulin fa kullun minhuma ismun lidukhuli harfil khafdi wa hiya al-ba'u alaihima. Thumma ذكر جملة من حروف الخفض فقال وهي من وإلى نحو سرت من البصرة إلى الكوفة فكل من البصرة والكوفة اسم لدخول min ke mana? Lidukhul liman. Tak kena. Min sebab dia kan qasad lafaz jadi min tu. Jadi majrur bagi dukhul. Min alal awwali wa ila al-thani. Betul. Okey, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. ودخول الألف واللام نحو الرجل والغلام فكل منهما اسم لدخول عليهما. ودخول الألف atau pada mana tu? Atau pada atas tu. Apa tu? Ah, Atas pada mana? Yang atas tu ialah atas pada mana? tu Hmm. bil apa? Hmm. Bil khafdi. Atas pada bil khafdi. Soalan kata takdir kalam yakni anna lisma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bidukhulil alifi wal lami. Dia masuk situ, kena takdir situ. Sesungguhnya bahawasanya isim itu terbezalah ia isim 'anil fi'li wal harfi. Terbeza daripada fi'il dan haraf. Terbeza tu dengan bidukhulil alifi wal lami, dengan masuk oleh alif dan lam. Kalau buat macam dulu Ustaz. Fal Ha. ismu yu'rafu bidukhulil alif wal lam boleh tak? Tak boleh, Ambil dia yang kena depan ambil tu saja. dia tak boleh anil fi'li wal harfi kena ada sekali. Oh. Lepas tu bidukhuli dia kena ambil gitu. Dia tak boleh tinggal tu sebab kita atas pada bila khafdi kan. Kalau bil khafdi dulu supaya juga analisma yatamayazu anil fi'li wal harfi bil khafdi. Dia kena ambil situ atau di situ kan. Nampak? Kita ambil ingat kita ambil kat mana tu. Baik, bidukhulil alifi wal lami, dengan masuk oleh alif dan lam. Ini dengan masuk, ini biwujudi. Bidukhul kat mana? Biwujud. Biwujudil alifi wal lami, dengan ada alif dan lam. Dengan masuk oleh alif dan lam. Jadi masuk tu idafat dukhul pada alifi dengan idafat masdar kepada fa'il. Sebab dakhala dia fi'il lazim. Apa maksud fi'il lazim? Dia fi'il yang tidak berhajat kepada maf'ul. Tiap-tiap fi'il lazim dia tidak berhajat kepada maf'ul. Kaedah kita tu kena ingat. Baik. Balang mana misal dia? Nahu ar-rajuli. Nahu ar-rajuli wal gulami. Wa misalu zalika dukhulil alifi wal lami. Nahu kaulika. Kita tambahlah nahu kaulika lah. Sebab seumpama perkataan engkau. Seumpama perkataan engkau. Kaulika tu dia hazafkan. Mudhaf ilaih tu dia hazafkan. Kalau seumpama lelaki. Seumpama apa? Seumpama perkataan engkau iaitu lelaki. Nahu kaulika ar-rajulu wal gulamu. Baik, kita nak tanya balik. Ni yang kita lepas dah mengaji dah. Kalau ar-rajulu tu nak i'rab jadi apa tu Ustaz Nuzul? Kalau kita takdirkan nahu kaulika tu. Apa ni jalan hikayat kan? Tak, kita nak tanya i'rab memang jalan hikayat. Kita nak tanya kalau kita takdirkan nahu kaulika, seumpama perkataan kau ar-rajulu. Ar-rajulu tu nak i'rab jadi apa Ustaz Nuzul? Ar-rajulu tu jadi maqul qaul kan? Maqul qaul macam mana? Sebut habis, jangan cakap itu lah. Sebut apa habis? Maqul qaul dengan makna maqulu daripada isim maf'ul. Tak kena tu. Baik. Itu terbalik tu. Terbalik. Kita dah terang banyak kali dah. Didengar sekali tengok Nahu kaulika ar-rajulu. Seumpama perkataan engkau. Seumpama kata engkau. Tapi kalau kita terjemah seumpama yang dikata, itu lain. Itu bukan maqul qaul tu. Kita ada i'rab dua kan dulu. Ustaz Azul? Yalah satu badal kan. Badal tu macam mana?
Badal sah kalau kita nak buat masdar. Tak boleh. Lepas tu kata saat ni kata makulukal dengan mana makulika. Dia gini. Ni ingat, nahu kaulika dia kena sebut gini. Cuba perhati Nahu kaulika seumpama perkataan kau. Mana perkataan kau? Mana kata kau? Ar-rajulu. Rajul tu jadi makulukal pada kata kaulika yang mahzuf. Asalkan nahu kaulika kan? Ar-rajulu. Jadi ar-rajulu jadi makulukal. Apa makulukal? Perkataan engkau. Mana perkataan kau? Mana kata kau? Ar-rajulu. Tu perkataannya tu. Ada pun kalau kita takdir kata dia jadi badal pada kata kaulika yang mahzuf, mubdal minhu dia mestilah isim wasaf. Tahu isim wasaf? Sifat. Bukan sifat. Kita tak ada, kita bahasa Arab ni tak ada ambil makna gitu. Isim wasaf sifat isim sifat apa? Ada isim sifat. Biasa dengar isim sifat. Mana ada. Apa kata sifat? Isim wasaf ni kalau dalam kalau ilmu syarah dia kena tahu. Dia ada isim wasaf, isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah, amsilah mubalaghah. Dia kena tahu tu. Tu isim wasaf tu panggil isim wasaf. Istilah dia. Jangan bukan kita isim sifat. Sifat apa sah? Tak boleh benda istilah tak boleh nak terjemah gitu. Bila sebut kata isim wasaf, 5 perkara tu kena ingat. Tu kena ingat 5 perkara tu kena ingat. Isim wasaf apa dia? Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah, amsilah mubalaghah. Tulis siap-siap. Lagi kena tanya lagi nanti akan datang. Kata pada hak ni dah. Dia sebab tu nahu ni dia kena banyak ingat, dia kena banyak perkara, kena perkakah dia banyak. Seolah-olah kalau kita bawa kita orang menukang tu, dia bukan ada paku saja dalam tu. Bukan tukul saja, bukan tukang paku. Ada macam-macam. Tip lah, apa lah, macam-macam lah. Bahan dia banyak. Begitu juga nahu ni dia punya bahan dia banyak. Baik. Apa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah? Amsilah mubalaghah, isim tafdil. Okey. Jangan ambil bulat-bulat kata isim wasaf, isim sifat. Jangan cakap gitu kat orang kata ini kalau ngaji nahu gedak ni. Takut dia kata isim wasaf sifat, peliknya. Maksudnya isim wasaf tu benda yang kita boleh takwilkan. Jadi pada isim wasaf. Tengok, itu semua kita belajar tu nanti. Dia akan jumpa, tapi dia tak. Tapi dalam kitab Kawakib dia sebut asal. Dalam kitab ni tak pasti. Tapi tak apalah, tak sebut pun kita sebut nanti ya. Baik, nahu kaulika, kalau kita sebut kata ar-rajul tu jadi badal pada kata kaulika yang mahzuf, maka kita kena takdirkan kaulika dengan mana makulika. Mim qaf waw lam kaf makulika. Benda yang dikata. Seumpama benda yang dikata. Apa yang dikata tu? Ar-rajulu. Tu dia. Sekali ni saya beritahu dah banyak kali dah ni. Selalu dulu kalau ngaji dengan Tok Guru tu dah setengah kitab boleh tanya. Bukan setengah kitab, maksudnya dia tanya semua. Dia dah tak bagi jawapan dah kalau setengah kitab lah. Kita tak sampai setengah kitab lagi, jauh lagi. Baik. Tafrek pada kata misal. Tak habis lagi. Maksudnya tak berapa nampak lagi. Maksudnya kalau kata baca ar-rajulu, dia punya takdir dia makulika lah. Dia begini bukan. Dia boleh i'rab dua. Yelah, satu ar-rajuli, satu ar-rajulu kan. Rajuli tu tak ada bahan lah. Itu kalau kita nahu tu kita idofat dengan rajuli tanpa dengan kaulika. Okey. Tanpa dengan kaulika itu jadi idofat semata dah. Ar-rajuli pada nahu. Tapi kalau kita takdirkan kaulika, dia ada dua i'rab. Satu jadi makulul qaul, satu lagi jadi badal. Yang kalau badal tu badal daripada qaulika lah kan. Badal pada qaulika. Bagi tu jadi ar-rajul dalam bagi depan jugalah. Bagi depan juga. Kan badal kalau kata-kata nahu qaulika ar-rajuli lah. Kalau badal kena ikutlah. Dia punya kalau qaulika tu bagi bawah, dia bagi bawah. Bagi depan ni lah kata apa makulul qaul lah. Kau.
Dia tak ada kira bagi depan tak bagi depan. Tapi kalau kata nahu kaulika tu sebenarnya dia jadi kena baca. Dia gini, kalau nak baca ar-rajulu dengan ulama tu dia pakai dibaca di atas jalan hikayat. Jalan hikayat tu makhluk qaul tu Dah, itu tak ada. Makulika ni dua i'rab ni tetap bagi bawah. Oh. Nahu kaulika mana kata kau? Ar-rajuli. Tu benda dia kata. Itu kalau ar-rajulu i'rab dia macam mana? Yang bukan yang makhluk. Di atas jalan hikayat. Itu tak ada, itu lain tak. Itu tanpa kaulika. Nahu apa dia? Nahu seperti umpama ar-rajulu. Kenapa macam ar-rajulu Ustaz? Sebab di atas jalan hikayat. Dulu kan dia sebut dah. Dulu ar-rajulu wal ulama. Maknanya di atas jalan cerita. Biasanya kalau orang cerita orang tak ada panggil Zaidin. Tak ada, mesti Zaidun. Selalu pembualan kita cakap ni, kita cakap benda yang asal. Nampak Ustaz? Baik, tengok. Tafriq pada misal fakullun. Fakullu minhuma. Jadi kullu sini dengan makna kullu wahidin minhuma. Kalau tiap-tiap daripada keduanya, jadi kita nak masuk tu dia tak sah dengan khabar dia ismun. Tapi kalau kita nak takdir kata dia tu nak muafakat, dia kena takdir daripada mubtada ni. Fakullu minhuma ini fakullu wahidin minhuma. Maka tiap-tiap satu daripada keduanya ismun. Baru kena. Tapi kalau tiap-tiap daripada keduanya ismun, dia kan cakap ismani sepatutnya. Tapi kita nak takdir tu nak bagi muafakat mubtada khabar. Fakullu wahidin minhuma, tambah sikit wahidin, waw alif ha dal. Fakullu wahidin minhuma, maka bermula tiap-tiap satu daripada keduanya minhuma ay minar rajuli wal ulami tu ismun, ialah isim. Sebab apa boleh kata isim? Wa innama kullu minhuma isman. Ini lagi sesuatu yang mahzuf. Wa innama kana kullu minhuma isman. Dia panggil illat bagi mubtada dan khabar. Illat pada kata nisbah pada di antara mubtada dan khabar, iaitu kullu minhuma ismun tu. Illat pada situ. Wa innama kana kullu minhuma isman. Sesungguhnya adalah tiap-tiap daripada keduanya itu isim. Sebab apa? Lidukhuli al-alaihima, kerana masuk oleh al-alaihima ala rajuli wal gulami. Kerana masuk alif lam pada al-gulam dengan ar-rajul. Sebab tu kita kata di isim. Tu dia. Habis itu. Wa hurufil khafdi. Atau pada kata dulu lagi. Atau pada kata ni atau pada mana ni? Dukhul. Atau pada kata dukhuli hurufil khafdi. Ni atau pada kata dukhul. Wa dukhuli hurufil khafdi. Atau pada dekat ni Ustaz Nuzul. Soalan kata anal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bidukhuli. Dia tak boleh ataf pada kata bidukhul. Dia kena ataf pada dukhul. Tak suka tu. Kalau ataf pada bidukhul maksudnya anal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bi hurufil khafdi. Dengan huruf khafat. Dia tak kena tu. Makna rosak. Makna tak tepat. Orang kita dia selalu dia mudah-mudah dengan benda ni. Ataf pada mana? Kalau kita kata ataf pada khafdi. Bil khafdi. Soalan kata anal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bi hurufil khafdi. Dengan huruf khafat. Bukan dengan sebab huruf khafat, dengan sebab masuk huruf khafat. Sebab tu kita kata ataf dekat tu. Dukhul. Dia kena kira laka tu. Dia tak boleh nampak ni empat mudah ni. Tapi kalau kita kira betul-betul halusi tu dia fasid makna. Fasid makna ni rosak makna lah. Soalan kata gini. Annal isma yatamayyazu 'anil fi'li wal harfi bidukhuli hurufil khafdi. Dengan sebab masuk oleh huruf khafat.
Dengan sebab masuk oleh huruf khofat. Baik. Huruf betul lah. Baik. Dengan masuk oleh huruf khofat. Mana misal. Jadi bila isim tu nak kenal dengan isim tu terbeza daripada fi'il dan haraf tu daripada masuk oleh huruf khofat. Bila masuk huruf khofat dia bezalah daripada fi'il dan haraf tu. Contoh lagu mana? Nahu marartu bi Zaidin. Jumlah marartu bi Zaidin jadi mudhaf ilaih bagi nahu. Nampak Ustaz Azul? Dia tak cakap marartu boleh jadi mudhaf ilaih Ustaz. Itu bukan isim. Kalau orang tanya esok. Kok mana dia boleh jadi mudhaf ilaih Ustaz? Sebab tu kita kata nahu marartu. Sebab tu di atas jalan hikayat. Tak boleh macam mararti, tak boleh baca lah mararti. Takkan macam mararti. Habis tu asal kan dia jadi mudhaf ilaih Ustaz. Kita nak ikat kaedah kita apa Ustaz Azul semalam kita bagi. Boleh. Apa kaedah kita bila kita kata marar tu jadi mudhaf ilaih je bagi nahu. Habis kita nak buat ikutkan sah ke tak jadi mudhaf ilaih. Sah tak kita kata dia nak jadi mudhaf ilaih bagi nahu? Mana boleh. Tak boleh. Maknanya tak sah ni. Dia apa? Mudhaf ilaih secara apa? Aku boleh ke jumlah fi'liyah ni? Nak jadi boleh ke ni? Aku dah bagi tak ingat. Mana boleh? Mana boleh saja orang tak ni itu. Dia kat sekolah ni. Dia tak boleh. Dia kena ada sebab dia. Kita ngaji kalau setiap pondok dia kena tanya sebab apa? Jumlah fi'liyah kan. Mana boleh jadi ni? Secara hukuman boleh lah kot. Iki tak boleh lah. Hukum kat mana lah dah? Ustaz Najib tak masuk lagi lah? Tak ada lagi lah? Semalam tak ada. Hari ni tak ada lagi lah? Ada Ustaz. Ada dah? Betul ada. Hari ni ada lah. Ustaz, macam mana Ustaz? Nak berlepas ni, payah juga nak berlepas ni. Maratu Zaidin Rajulin tu dia jumlah fa'iliyah fi mahalli jar bil idafah. Idafah. Maksudnya apa yang kita nak, maksudnya seumpama Maratu bi Zaidin. Maknanya dia jadi mudhaf ilaih setakat tu je. Maksudnya kita nak niat kita nak jumlah tu nak jadi apa? Jumlah tu fi mahal jar. Tapi marartu tu dia mabni fi'il madhi. Nampak panjang sangat dah jawab dah. Kaedah Ustaz Nuzul lupa kan? Itu kita bagi dah. Dulu semalam tak silap. Dia kaedah gini. Nahu marartu bi Zaidin. Seumpama marartu bi Zaidin. Kita baca di atas jalan hikayat. Nak macam mararti tak boleh. Sebab apa? Sebab kaedah kita ismun bi qasdi lafzin. Isim kita qasatkan lafaz. Maksudnya kita qasatkan marartu bi Zaidin, jumlah tu jadi isim. Sebab tu kita boleh kata dia jadi idafat. Boleh ke idafat jadi jumlah fi'liyah fi'il boleh ke? Tak boleh. Tapi nak pelepah lagu mana? Nak pelepah kata masalah dia nahu marartu bi Zaidin itu dia panggil ismu bi qasdi lafzin. Isim dengan qasatkan lafaz. Lafaz apa? Lafaz marartu bi Zaidin itu kita qasatkan, kita niatkan dia jadi isim. Boleh nampak tak? Nampak Ustaz Najib? Okey. Kaedah tu baik kali dah saya sebut dah. Ismu bi qasdi lafzin mesti dengar Ustaz Najib kan? Tak rasa. Ismu maksudnya isim tu jadi lafaz. Dia isim bi qasdi maksudnya isim dengan qasatkan lafaz. Maksudnya jumlah maratu bi Zaid itu kita qasatkan dia jadi lafaz. Sebab tu jadi isim. Maksud lafaz maratu bi Zaid itu kita qasatkan dia jadi isim. Jumlah lafaz jumlah tu kita maksudkan jadi isim lah.
Qasad tu faham lah. Qasad niatkan lah. Yelah. Tu dia. Ni jangan, ini kalau kaedah ismul mustalaz ini jangan kita lihat, jangan buat dalam perbuatan kat luar. Syahgi kata, aku qasad, aku niat ni. Ni punah. nanti dia kiyah kat lain pula. Oh, sedap ismul mustalaz dia. Syahgi dia tu, saya qasad lafaz ni Ustaz, bukan qasad ni. Syahgi dia ukur main kat tu lah dah. Okey, baik. Nampak Ustaz? Okey. Marartu bi Zaidin wa rajulin. Berjalanlah oleh aku, jumpa semalam dah ni. Berjalanlah oleh aku dengan Zaid. Ba tu panggil ba apa tu Ustaz Najib? Baharaja. Baharaja. Senang jawab Baharaja. Mana sekolah menengah, ba kalau sekolah kalau orang Arab senang. Marartu bi Zaid fa'lun. Fa'ilun marfu'un bi dhammati ba harful jar. Oh, sedap terjemah. Itu dia kata harful jarrin. Gitu. Bali ta'addi. Bali ta'addi maksudnya berjalanlah oleh aku melampaui dengan Zaid gitu. Ba ta'addi Melintasi. Saya cuba dulu saya. Marot tu melintasi. Saya melintasi Zaid dan saya melintasi melampaui Zaid. Zaid dan seorang. Maksudnya mana melampaui tu maknanya dia bukan jalan sekali, dia jalan jauh sekali ya, jauh ah. Mana Zaid tu bukan berjalan dengan dia, tak macam tu. Maksudnya aku berjalan dengan Zaid, maksudnya melintasi Zaid, maksudnya Zaid tu bukan jalan dengan aku, maknanya Zaid tu jauh daripada aku. Dah kata balik tak dia. Saya ikut Ustaz Najib punya. Jawapan saya tak tahu lagi tu. Melintasi, marot tu melintasi dia. Maksudnya tinggalkan Zaid lah. Maksudnya dia melintasi Zaid. Maksudnya Zaid tu kat belakang, dia duduk depan. Jauh macam tu. Melintasi ni macam obor macam ni. Macam tu. Tak tahu Ustaz. Kembali yang berhentiran gitu. Sabar tak, saya tanya Ustaz Haji nak tahu ni ba tu dia panggil ba lil ilsa'. Kalau orang tanya panggil berjalan oleh aku berdepek dengan Zaid, maksudnya berhampiran. Dekat dengan Zaid, bukan jauh dengan Zaid. Jalan duduk sekali. Kalau kita cakap berjalan oleh aku bersama dengan Zaid, tu bahasa Melayu kita terjemah. Tapi kalau melintasi Zaid, maksudnya Zaid tu duduk belakang lah. Nampak tak Haji? Balil ilsaq dia panggil. Ilsaq. Ilsaq. Makna dia jadi? Ilsaq ni rasa berhampiran. Berdekatan. Tapi maror ni boleh je melintasi. Kalau dengan makna melintasi, tak tepat lah. Berjalan lah maror tu. Tapi memang kalau boleh juga maror dengan makna melintasi je. Yang burung. Boleh juga, tapi makna bahasa Arab kan makna banyak. Kalau kita kalau saja cakap melintasi tadi okey. Melintasi oleh aku melampaui Zaid. Maksudnya tak faham makna tu. Maksudnya melampaui, maksudnya dah kata balik tak dia dia kalau balik tak dia mesti dia jauh. Nampak kita nak iza suhal makna suhal i'rab wa zalika shawab. Nampak tak? Dia jangan terjemah berjalan melintasi oleh aku dengan Zaid. Kalau dengar sekali tu tak faham lah. Berjalan aku bersama dengan Zaid. Maksud bersama tu dengan balik ilsaq tu berhampiran. Maksud dekatlah jalan sekali ya. Tu maksud dia. Tapi dia cakap ba tu haraja Ustaz. Saya tak mau dengar tu lah. Saya ba harfu jarrin. Memang haraja lah ke? Bukan berselisih ya. Bukan berselisih. Dia marra. Yang muru berjalan boleh. Marra maknanya berjalan boleh. Tengok ayat lah. Maksudnya kalau macam melintasi ni macam contoh apa? Apa tu? Taqtaul jibal apa tu? Allah Muhammad. Apa tu? Himmatur rijal taqtaul jibal. Taqta'u tu dengan mana? Melintasi. Bukan memotong. Himmatur rijal taqta'ul jibala. Himmatur rijal, kesungguhan seseorang lelaki itu, lelaki ni masuklah perempuan sekali lah. Himmatur rijal taqta'ul jibal. Memutuslah ia, maksud memutus apa? Melintasi, seolah-olah melintasi akan bukit.
orang yang belajar bersungguh-sungguh ni, seperti dia tu boleh melintasi akan bukit. Tak tahu dengan mana melintasi. Nampak lagi Baik, habis. Kemudian, tu dia. Itu semua kena kira habis tu. Kena kira habis Fakullu minhuma, maka setiap daripada kedua ini, fakullu wahidin minhuma, maka tiap-tiap satu daripada keduanya, daripada Zaid wa rajulin tadi tu, ismun, ialah isim. Sebab apa? Lidukhuli harfil khafdi. Saya tak mau takdir dah. Saya nak suruh ini Ustaz Nuzul tolong takdir saat ni. Banyak kali dah jumpa lam tu saya takdir. Banyak kali dah tu. Bagi try sekali takdir. Payah pun tak apa, kita cuba dulu, tak apa. Salah ke belakang. Wa innama fakullun minhuma ismun. Kami namakan Wa innama kana kullun minhuma ismun. Betul tak? Tak kena lagi. Tak kena lagi Dia tengok. Tak apa, nanti lagi saya betulkan. Nak tanya Ustaz Najib satu lagi. Seorang lagi. Ustaz Najib. Macam mana nak takdir tu? Dia kena try sekali takdir. Sebab tu lah ulama sebut laulal hasfu takdir la fahimat al-himar. Jikalau tidak dihazarkan ke takdir, nescaya himar pun boleh faham. Dongki boleh faham. Tapi dia kena hazar. Kalau tak hazar takdir, ada semua siap-siap. Seolah-olah kata orang maksudnya tidak ada balaghah, maksudnya orang semua boleh faham, orang awam boleh faham. Tapi bila dia hazarkan takdir, maka itulah yang susah. Baik. Ustaz Najib macam mana? Wa innama kana kullu minhuma isman lidukhulil. Sebab tadi saya sebut dah tadi. Ayat copy paste je. Tapi tak apalah. Ada tempat-tempat nanti benda tak copy paste tu nanti tengok. Kena kat dia. Nasib baik Okey, baik. Sebab wa innama kana kullu minhuma isman. Dia Ustaz Nuzul betul dah, tapi tak boleh baca ismun. Sebab apa tak boleh baca ismun? Ustaz Nuzul? Sebab apa? Sebab isman tu jadi khabar pada kata kana. Nak baca ismun tak boleh. Nampak Ustaz Nuzul? Baik. Okey. Habis. Lidukhuli harfil khafdi, kerana sebab apa? Lidukhuli harfil khafdi, kerana masuk oleh huruf khafat. Dengan sebab masuk huruf khafat, dia tu tanda alamat jadi isim. Baik. Wahiya alba'u alaihima. Dan bermula ia. Seolah-olah orang tanya musannif. Wahai musannif, apa dia huruf khafat di situ? Waw apa tu Ustaz Najib? Waw istinaf lil bayan. Nampak Ustaz Nuzul, saya dah suap dah. Nampak saya suap makan, saya suap dah, lepas tu dia tinggal makan up, dia makan terus. Nampak Ustaz Nuzul, nampak tak? Cuba kalau saya tak buat takdir itu, dia mungkin apa dia kena cakap bahasa Melayu itu dia. Soalan kata ya ayuhal musannif. Nanti ya. Ma hadzal harful khafdi. Bermula apakah ini huruf khafat tu? Saya kena takdir bahasa Arab sendiri tu. Bukan ada ambil mana tu, saya kena cuba bahasanya. Ma hadzal harful khafdi. Bermula apakah ini huruf khafat tu? Wahia, dan bermula ia harful khafdi tu. Tu maksud wahia tu. Takrif bagi waw istinaf. Saya dalam seminggu 2 minggu ni saya tanya banyak Ustaz Nuzul dengan Ustaz Najib lah. Yang lain tu bukan tak mau tanya. Nanti tunggu masa sampai masa saya tanya. Kawan apa tu, Ustaz Afi apa semua tu, tolong standby tu. Nanti saya tanya, nak bagi semua boleh. Saya nak bagi semua boleh Muslimat pun nanti bila dah setengah kitab, nanti dah lama selalu belajar dengan saya. Haji Yaakob semua dah belajar selalu, dengar selalu.
Orang kata dah bagi dia celali telinga kita ni. Kejap istiqnah dibayar, kejap istiqnah. Lalu dengar tu, sampai masa nanti saya tanya. Saya bukan saya tak mau tanya, saya nak tanya, tapi yang permulaan ni kita tanya bagi orang yang regular dulu. Okey, baik. Dan bermula ia harful khafdi tu, huruf khafat itu ialah al-ba'u. Ialah ba. Huruf ba tu lah. Nampak mana ba tu? Tengok. Marar tu bi Zaidin. Ba tu. Nampak tak? Tu huruf khafat tu. Huruf khafat istilah ilmu ulama apa? Tu, Ustaz Najib. Huruf khafat. Basrah. Kufah. Kufah. Kalau Basrah, harfu jar. Kalau jar, ulama Basrah. Kalau khafat, ulama Kufah. Habis. Wahia dan bermula ia huruf khafat tu al-ba'u ialah al-ba'. Ba tu alaihima. Baik. Alaihima tu nak takluk pada kata ba boleh ke tak? Ustaz Najib. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? So ba tu dia isim jamik. Dia Jawab isim jamik jauh. Cakap isim pun tak apa dah. Tak cakap isim jamik dah. Sebab kita maklum dah nak takluk dia mesti kena muta'alaq ni mesti fa'il. Dia tak usah tanya dia kena isim jamik, kena tak sebab payah je. Al-ba tu dia isim. Bila harfu jar kena cakap gini. Tiap-tiap haraf jar dia berkehendak, dia berhajat kepada muta'alaq dia. Bila muta'alaq dia tu mestilah fa'il. Lepas tu kita cari ada tak fa'il kat sini? Tak ada fa'il. Bila tak ada fa'il, ala tu nak i'rab jadi apa? Tu dia. Kita tanya pula Ustaz Nuzul. Kena takdir tu. Dah tak apa, takdir tak apalah. Kalau takdir tu tak apa. Nak tahu nak i'rab jadi apa dulu? Sebelum nak takdir kena i'rab dulu. Al-ba'u tu mubtada tak apalah. Alaihima. Jadi apa kan khabar pada ni ya? Pada mubtada khabar mubtada mahzuf kata Ustaz Nuzul. Dia kata apa, kita cuba takut kena kat Ustaz Nuzul. Bermula ia yang kharafa itu ialah ba. Ba khabar mubtada mahzuf. Mahzuf dia mana? Mubtada ni nak takdir apa? Takkan kata huwa dan bermula ia alaihima. Nampak macam tak nampak sangat. Ustaz Najib? Dia muta'allaq dia bagi khabar muta'allaq mahdhuf. Jadi wahya takdir dia wahya alba mustaqirun alaihima. Wahya alba mustaqirratun. Alba mustaqirratun alaihima. Mana ba tu jadi mubtada? Ba tu wahya alba hiya ba tu jadi mubtada pula. Jauh sangat nanti bermulanya khulafa itu ialah ba. Ba tu yang tetap di atas Zaid dan Rajul. Mana boleh jadi ba? Ba tu kan dia jadi khabar dah. Kau nak jadi mubtada macam mana? Dia berhubung. Kalau dia jadi ini wahya alba, ba tu badal bagi hiya tu. Ui. Mana alba tu, mana tak alba tu jadi badal lah. Bagi badal bagi kata hiya tu. Wahya ba. Okey nak tanya dia badal. Okey. Kalau nak jadi badal, mubdal minhu dia sah ke? Bukan isim wasah boleh ke? Okey, tu juga. Siap dia bagi elak gitu. Nanti tengok. Jangan terlupa kaedah kita dah bagi dulu. Al-ba' tu kan isi apa? Isi apa tu? Sanuzul. Al-ba' tu isi apa? Isim ma'rifah. Kaedah kita az-zarfu wal jarul majrur. Jawab. Muta'allaqun. Muta'allaqun. Az-zarfu wal tak ingat lagi kaedah. Az-zarfu wal jarul majruru.
ba'dal ma'arifi ahwalun. Kaedah imasi bawah buat dah tu, imasi bawahnya kaedah tu. Jumlah yang tengok az-zarfu wal jarul majrur. Baik, ala tu zarah ke haraja? Haraja. Yang jatuh kemudian daripada isim ma'rifah. Mana isim ma'rifah? Al-ba'u. Bila jatuh i'rab jadi hal. Nampak tu Ustaz Nuzul? Al-ba'u nampak lagi? Ustaz Nuzul, nampak Ustaz Najib? Kaedah kita dah ada siap dah. Dia pergi lari kat jadi khabar mubtada mahzuf. Minat sungguh puak ni khabar mubtada mahzuf. Geng-geng ni minat khabar mubtada mahzuf badal. Dua tu dia ingat i'rab semua jumpa i'rab mubtada mahzuf. Khabar mubtada mahzuf badal. Tak apa baik. Biasa dia lah kadang-kadang dia banyak kaedah nahwu tu sampai kita terlupa kadang-kadang. Benda senang. Tapi jadi payah sebab kita dah banyak sangat kan. Baik. Jadi alaihima tu i'rab dia jadi hal. Pada ala tu i'rab jadi hal pada kata ba. Hal keadaan al-ba itu maudu'atan alaihima. Dihantarkan ba itu di atas lafaz zaid dan lafaz rajul. Kenapa kita terjemahkan maudu'atan? Sebab dipanggil takluk kita takdirkan dengan takdir khas. Bukan takdir am. Kalau takdir am, kita i'rab yang kita terjemahkan ataupun kita takdirkan dengan kainan. Mustaqirran boleh juga. Ustaz Najib suka benar tadi mustakir. Mustaqarra yastaqiru. Baik, habis itu. Habis itu. Summa. Main dengan summa pula dah. Ustaz, ya. Jadi kita kata tadi alaihima tadi dia takluk dia bagi hal yang mahzuf lah. Dia tak ada hal mahzuf lah. Dia kena i'rab ala tu dia panggil gini. Ala tu takluk mahzuf jadi hal pada kata al-ba. Dia cakap gitu. Kena cakap gitu. Ala tu takluk mahzuf jadi hal pada kata al-ba. Dia kena cakap gitu. Nampak lagi? Baik. Apa takluk mahzuf yang nak jadi hal tu? Maksud maudu'atan tu yang mahzuf tu. Itu jadi hal tu. Nampak tak Ustaz Najib? Nampak Ustaz Najib? Nampak? Okey. Tak apalah. Ni banyak lagi kitab kita ni. Tebal lagi ni. Ya Allah. Tak main satu ni tak habis ni kan. Summa zakara jumlatan min hurufil khafdi faqala. Summa dia asal gini. Wahya al-ba'u alaihima. Faqala. Tapi dia datang dengan summa zakara. Dia kena ingat jumlah. Dia panggil summa zakara jumlatan. Jumlah, kena ingat summa zakara sampai lah jumlatan min hurufil khafdi itu dia panggil jumlah itu dia panggil jumlatun mu'taridatun. Jumlah mu'taridah. Jumlatun mu'taridah baina muta'allaq dan muta'alliq. Siaplah. Ini payah pula dah. Dia gini. Summa jumlah mu'taridah ni jumlah yang melintangi. Dia main tengah-tengah. Macam ni ibaratnya. Kita tengah sembang dengan kawan kita. Tiba-tiba ada orang mencelah. Maksud dia. Itu panggil jumlah mu'taridah. Kita tengah-tengah khusyuk makan ni. Tiba-tiba ada orang telefon nak masuk. Allah. Tengah-tengah makan tu khusyuk orang telefon. Lepas telefon kita sambung balik makan. Dia panggil orang telefon tu panggil jumlah mu'taridah. Maksudnya ada satu benda yang mencelahi.
Nampak tak? Jumlah mu'taridah baina muta'alliqun dan wa muta'allakun. Dia gini jumlah tu summa zakara ni dia asal gini Syed. Wahya al-ba'u alaihima. Faqala. Maka berkata musani wahya huruful khafdi min wa ila. Sebab apa? Dia nak sebut ba di atas keduanya. Kemudian dia nak sebut pula wahya yang huruf khafdi tu apa dia? Patut dia gitu tapi disebut tiba-tiba datang satu kalimah, satu jumlah summa zakaral jumlatan min hurufil khafdi. Dia datang kat situ. Maksudnya dia antara muta'alliq dan muta'allaq. Muta'alliq mana? Dia tengok. Wahia tu sebenarnya. Sebenarnya muta'alliq tu wahia. Baik, tengok. Dia kalau sebenarnya kata gini. Lau qala alaika na aula. Sebab apa? Dia kita kata cakap alaihima ala zaidi wa rajulin. Nampak tak? Dia sebenarnya kalau kita cakap alaih itu terlebih aula. Alaihi ala apa tu? Sebab ba tu ala zaidin. Dia tak cakap rajulin pun tak apa. Tapi di sini dia kata alaihima. Boleh juga kedua-duanya pun. Tapi aula cakap alaihi lah. Baik, kalau dia kata summa zakara. Baik, kalau summa ni nak atas mana? Summa ni nak pakai summa ataf ke nak pakai summa li tartib wa tarakhi? Dia summa ada banyak. Summa dengan mana ataf pun ada. Summa dengan mana li tartib wa tarakhi pun ada. Dia kalau main dengan summa dengan fa tu lain. Nampak Ustaz Azul? Baba kita jenis summa dengan mana apa Ustaz Azul? Infisal ke ataupun ittisal? Infisal. Ha? Infisal. Summa dengan mana infisal? Kalau fa ittisal, berhubung. Dia terus sambung. Kalau main dengan summa, kalau summa mana bercerai? Bercerai maksudnya macam gini. Saya pergi makan. Makan habis dulu. Kemudian betul juga summa. Dia panggil infisal. Kalau main dengan fa, maka saya makan, lepas tu terus. Maka saya pergi. Maksud dia tu pergi dah. Kalau summa ni dia ada perceraian lama sikit. Ada perceraian yang lama sikit. Sebab tu dalam Al-Quran tu banyak tu. Kita tak ingat ayat Quran tapi kalau ada contoh summa fa tu kita boleh cerita sikit. Summa amatahu. Macam mana? Summa amatahu fa aqbarahu. Summa amatahu. Sebelum ayat tu nak tahu apa ayat sebelum summa tu. Sebab dia kena tahu dulu tak? Summa amatahu sebab yang Al-Quran dia kena ada tempat bersangkutan dia tu. Summa amatahu fa akbara. Fa akbaru kubur lah. Fa akbara. Kubur. Qaf ke kaf? Fa akbara ke fa qaf? Fa akbara. Tak apa nanti kita masuk bab summa nanti kita bahas lah. Takut lambat Summa zakara. Kemudian berkatalah telah menyebutlah ia yang musannif jumlatan akan satu jumlah. Jumlatan mana? Min hurufil khafdi. Saya ulang 2 kali Ustaz Nuzul. Jumlatan mana? Min hurufil khafdi. Min tu nak i'rab jadi apa Ustaz Nuzul? Min tu nak takluk pada mana Ustaz Nuzul? Ustaz Nuzul? Ya. Sambil-sambil fikir Ustaz Najib. Jaru ni. Jar wal majrur ba'dan nakirah sifatun.
Jadi sifatun. jadi sifat dia kata. Al-jaru wal majru wa zarfu ba'dan nakirati sifatun. Nampak tak? Kaedah masih bawah zaraf ataupun haraja yang jatuh kemudian, yang jatuh selepas daripada isim nakirah, iaitu jumlatan. Itulah isim nakirah. I'rab jadi sifat. Jumlatan mana? Kainatan, yang adalah ia jumlah itu daripada huruf khafat. Daripada huruf khafat. Itu dia. Habis itu. Faqala wahia, maka berkata ia musannif. Fatu ataf pada kata summa. Maka tak kala summa zakara faqala. Maka berkatalah ia. Ia musannif wahia min wa ila. Habis itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ini sikit sangat ni, duk minta main sangatlah. Mentang-mentang esok cuti, ini memang main sungguh. Baik. Ustaz, saya kena keluar dulu. Okey, baik. Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Itu nahwu tadi dia kena perhati banyaklah. Bagi jemaah yang lain tu jangan frust lah ngaji nahwu ni. Kita mula-mula memang agak payah sikit lah. Takut perah lah, lama tinggal berapa orang Lama tinggal Ustaz Nuzul berapa orang. Jangan stres Dia kena relax, lepas tu dia kena fokus. Nahwu tu macam tu lah. Saya tak tahulah nahwu ni kita nak umpamakan dengan ilmu apa dalam ilmu dunia. Kalau ilmu akademik ni nak umpamakan dengan ilmu nahwu ni tak tahu dalam ilmu apa. Tapi pembahasan nahwu ni dia banyak sangat. Memang banyak sangat. Bagi saya dia kena ilmu farmasi lah. Tak tahu nak kena ingat ubat ni macam-macam ubat macam ni lah. Hak ni nak kena ingat ni. Kerana ubat yang kita dah tahu ubat mudah tapi terlupa ubat ni. Allah, ubat ni boleh makan ni. Tapi macam tu lah nahwu ni. I'rab jadi ni rupanya. Padahal ada benda mudah. Kadang-kadang tempat mudah kita buat jadi payah. Tu nahwu. Dia bahasa dia dah. Dia passion dia lah. Kita kadang-kadang mengaji tu macam tu lah. Saya pun dulu macam tu lah. Bukan kita kata kita tu pandai. Tak. Kita pun belajar pun satu persatu. Lambat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikh Syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Ustaz di mana Ustaz? Muka surat 3 Bagi tahu. Bagi berapa Ustaz? Bagi 14 daripada bawah. Ulang balik Baris 14 daripada bawah. Muka surat 3 Muka surat 3 baris 14 daripada bawah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal murada bil jazmi huwal jazmul nashi'u an dalili falidhalika yajibu ala kulli mukallafin an yu'rafa likullin likulli aqidatin ay ya'rifa. Okay. Ay ya'rifa likulli aqidatin dalilan jumaliyan yakhruja jumliyan. Dalil ijmali tu lah. Okay. Jumliyan liyakhruja an hukmi taqlidi wa huwa apa ni? Ma'juzu. Apa ni? Wa huwa al-ma'juzu. Betul lah. Wa huwa al-ma'juzu an tafsirid dalili bi dzikri mutaqaddimati. Macam mana tu? Mutaqaddimatain. Hai. Ke mana tu? Kena nak bi zikri muqaddimataini. Yalah muqaddimataini. Tak dengar mutaqaddimataini tak ni muqaddimataini.
Muqaddimatain ni tadi belum sebut salah ni. Bidzikri muqaddimataini sughra wa kubra. Siap masuk nanti dah ni. Ala wajhil matlubi wa an daf'i syubhi wa huma Syubahihi. syubhi Sebab dia jamak. Bukan syubihi. Syubahihi. Jamak tu. Jamak dia syubahat. Okey. Jamak dia syubahun. Daf'i syubhihi. Okey, daf'i syubhihi. Daf'i. Bukan daf'i. An daf'i tu. Daf'i. Lepas tu? Daf'i syubhihi wa huwa ma yaqtadi. Kedah Ustaz. Macam dulu. Okey. Wa huwa ma yaqtadi al-qadhu fil jazmi. Al-qadha. Wa ma yazunnu Al-qadha. Yang baca laju sangat. Kalau baca laju nanti dia salah banyak. Al-qadha. Qadah Qadah. Kedah. Qadah fil jazmi wa ma yazunnu dalilan. Wa ma yuzannu. Yuzannu. Yuzannu dalilan wa laysa bidalilin. Cukup. Sikit lagi. Au an qaddil i'tiradati lati dzakaraha. Apa ni? Al-fala. Tak jelas kot kitab baru tu. Al-fala sifatu. Dah cukup tak kat dulu. Ni payah ni. Fa tak jelas. Macam ni tak ada telaah dulu rasa ni. Duk baca ni saya tak telaah dulu dah ni. Ni tak telaah ada. Dia kena telaah dulu nak baca. Kena baca sekali atau 2-3 kali baca sebelum nak ngaji tu. Saya dulu kena itu. Kalau baca terus tu, kalau macam tu baba kata dah tak tengok kitab lah ni, dia kata. Saya dulu lah. Kena tengok dulu sebab nanti takut baca gitu. Baik tengok. Yeah. Kemudian dia kata wa'lam anal murada bil jazmi. Hendak ketahui oleh kamu. Hendak ketahui oleh kamu. Jadi tak apalah tu ni tak mau main jauh sangatlah sini. Hendak ketahuilah oleh kamu, ketahui apa? Annal murada, akan sesungguhnya al murada bil jazmi, perkara yang dikehendaki dengan jazam. Jazam tu apa? Ni dia nak bahas jazam tu apa maksud jazam. Huwa, jazam ni kita tulis pegangan. Kalau bahasa Melayu kita panggil pegangan. Jazam bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil pegangan. Huwa al-jazmu an-nashi'u. Dia dalam kitab lain. Kalau kita tengok kitab Hidayatus Subyan, kitab Jawi je. Dia kata al-jazmu apa? Huwa al-mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Kalau tengok dalam kitab Hidayatus Subyan, jazam tu maksudnya al-mutabiqu apa dia? Macam ni. Huwa al-jazmu al-mutabiqu an dalil, al-mutabiqu al-waqi'u an dalilin. Tu takrif pendek lah. Tapi dalam kitab ni dia kitab besar, jadi maka dia punya takrif tu panjang sikit lah. Huwa dikenaki dengan jazam itu huwa al-jazmu. Ialah jazam an-nashi'u, yang terbit. An-nashi'u dengan mana? As-sadiru. Yang terbit, yang keluarlah ia jazam itu an dalilin. Yani yang terbit daripada dalil. Jadi bila sebut jazam tu maksudnya perkara yang terbit daripada dalil. Itu panggil jazam. Perkara yang keluar daripada dalil. Maksudnya kita ambil dalil tu, itu kita jadikan apa? Pegangan. Kalau bahasa Melayu kita kata. Kita ambil satu perkara tu, kita jadikan pegangan. Itu panggil jazam. Kalau orang tanya jazam tu apa? Kita ambil satu dalil, kita jadikan pegangan kita. Itu dia. Habis. Falizalika. Tafriqnya, maka
kerana demikian itu apa? Falizalika ay li ajli zalikal muradi. Falizalika ay zalika li ajli zalikal muradi. Maka kerana demikian itu, yakni demikian itu murad. Yakni murad bil jazam tu. Yajibu ala kulli mukallafin. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa ni? Kalau sebab di atas mukallaf wajib apa Ustaz Zul? Apa? Kalau sebut Wajib. kata Wajib ni kena buat lah. Yalah. Oh maklum dah tu. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa tu? Wajib aini. Wajib aini pula dah. Wajib syariah. Wajib syariah. Apa? Wajib syar'i, wajib syarak. Ini syarak. Dia ni apa yang geng-geng ngaji tauhid ni semua tahu dah ni. Saya duk ngaji jemaah saya dia tahu dah. Bila saya sebut ni tahu dah. Bila wajib di atas mukallaf wajib apa? Wajib syarak. Kena tambah sikit. Ustaz Zul, mukallafin ay syar'an. Ay syar'an. Yajibu ala kulli mukallafin ay, tambah sikit lagi, wujuban ainiyan. Akan sebagai wajib aini. Bila sebut wajib aini tu wajib di atas tiap-tiap individu. Aini ni seorang. Nak tanya aini, tanyalah Kak Aini. Nanti lagi dia tahu lah. Wajib aini, sebut nama dia. Wajib aini, wajib nama aku. Nama aku jadi wajib, bukan gitu Maksudnya wajib aini wajib ke atas tiap-tiap orang. Dia bahasa Arab ni banyak makna. Aini, ain mata boleh, cahaya boleh, diri boleh, banyak-banyak makna. Habis itu tengok. Dia kata yajibu ala kulli mukallafin. Kulli dengan mana jami', keseluruhan. Bukan kulli dengan mana majmu'. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf tu wajib apa? Fa'il. Pada kata yajibu ay ya'rifa. Ay ya'rifa dipanggil takwil masdar jadi fa'il pada kata yajibu. Oleh bahawasa mengenal ia tiap-tiap mukallaf, mengenal apa? Likulli aqidatin, bagi tiap-tiap akidah. Mengenal apa? Dalilan jumlian, akan dalil yang dibangsakan kepada dalil ijmali. Jumlian tu maknanya dalil ijmali, dalil yang dibangsakan pada general, umum. Maksudnya dalil tu kita nisbahkan sebagai dalil yang ijmali. Ni baru belajar kitab kitab Misbah Munir malam tadi tu. Ni dalil ijmali ni. Tiap-tiap mukallaf mesti kena tahu dalil ijmali. Sebab apa tu? Sebab apa tiap-tiap mukallaf tu mestilah mengenal akan tiap-tiap akidah yang dimasukkan pada dalil ijmali. Sebab apa? Liyakhruja an hukmi taklidi. Tu dia. Supaya keluarlah ia mukallaf daripada hukum taklid. Supaya kita nak melepaskan daripada hukum taklid. Supaya kita nak tak nak jadi orang kita tak nak menjadi orang taklid. Tu dia kita punya cerita. Nampak? Nampak ke Ustaz Azal? Sebab tu kalau esok tanya sebab ni dalam kitab Misbah Munir tak ada Kak ini. Apa tu? Kak Ati semua tak ada. Dia tak ada sebut ilat. Dalam kitab Misbah Munir dia kata kita tiap-tiap mukallaf tu wajib kita mempelajari, wajib kita mengetahui akan dalil ijmali. Dia sebut gitu je. Tapi bila dalam kitab besar macam kitab kita yang besar ni, kitab perbahasan yang dalam, dia bagi tu ilat. Sebab apa? Kita kena
Ni ilmu tambahan lah. Siapa belajar kitab ni ilmu tambahan kita lah. Kalau tanya sebab apa kita tiap-tiap mukallaf tu kena tahu akidah. Tapi akidah tu kena tahu dalil yang ijmali sebab apa? Supaya kita nak keluar daripada hukum taklid. Nampak lagi? Ilat dia sebut. Tapi kalau kitab Jawi dia tak sebut mana. Nampak Ustaz Zul tu dia. Wa huwa. Apa dia dalil tu? Apa dia dalil ijmali? Wa huwa tu wa istinali bayan. Soalan tanya, musannif, apa dia dalil ijmali tu? Ni nampak tak? Dia nak buat takrif. Apa definisi dalil ijmali tu? Wa huwa apa Ustaz Najil? Ustaz Nuzul? Al-ma'juz. Wa huwa rujuk pada mana? Wa huwa tu apa? Dalilan jumliyan. Boleh ke cakap gitu? Maksudnya wa huwa tu kan mubtada, tiba cakap dalilan jumliyan. Boleh ke tak rujuk situ Domeh? Kena ke tak tu kita cakap huwa dalilan jumliyan, kena ke tak tu? Kena ke tak? Nak tanya dulu. Memanglah ambil ke situ, tapi kena tak kita cakap huwa dalilan jumliyan? Boleh, betul kena. Mubtada baca nasab betul? Mana boleh dalilah daliluhu. Daliluhu. Dalilul. Macam mana nak baca ni? Dalilun. Mana dalilun jumliyun tu? Betul je tu. Dia gini tak ni? Kita tanya balik wahwa tu apa mubtada. Al-aslu fil mubtada'i ma'rifatun. Al-aslu fil mubtada'i ma'rifatun. Habis tu? Wahwa apa? Ad-dalilu al-jumliyu. Situ. Jangan ambil mudah-mudah itu. Wahwa dalil jumlian. Dia tak cermat mana tu. Tak cermat mana tu. Bermula ia. Dalil ijmali tu. Al-ma'juzu an tafsirid dalili. Al-ma'juzu. Ini orang yang lemah. Al-ma'juz dengan mana? Al-ajizu. Payah kita ni Orang yang lemah. Asal ma'juzu ni yang dilemahkan Ustaz Nuzul. Satu kita mukjizat. Nampak mukjizat? Mukjizat tak ni mukjizat lah. Ajazah tu. Mukjizat. Habis mukjizat lemah. Takkan lemah Nabi? Bukan gitu. Mukjizat ni benda yang melemahkan akan orang lain. Tu ada mukjizat tu. Nabi ada mukjizat apa? Untuk melemahkan daripada sesuatu perkara-perkara yang pelik daripada orang lain. Nak melemahkan tu. Tu panggil mukjizat. Al-ma'juz dengan mana? Al-ajiz. Dalil tu ialah yang melemahkan. Iaitu orang yang lemah an tafsiri dalil. Daripada menerangkan dalil. Tafsir. Daripada menerangkan dalil. Macam mana yang dikatakan lemah daripada nak menerangkan dalil? Bizikri. Ba pada kata zikri tu dia panggil ba li taswir. Ba li taswir bukan bahasa babiah. Ba li taswir. Ba untuk kita nak gambarkan. Macam mana gambaran kata orang yang lemah daripada menerangkan dalil? Dia nak cerita. Wazalika. Taswir pada kata tafsir dalil. Macam mana yang dia katakan lemah? Wazalikal ma'juz an tafsir dalil. Bermula demikian itu orang yang lemah daripada mentafsirkan dalil itu. Macam mana? Musawwarun digambarkan bizikri muqaddimataini. Dengan sebut akan dua muqaddimah. Mana dua muqaddimah? Badal. Sugra wa kubra. Dah masuk mantik dah, siap dah. Sebab tu saya kata saya nak baca mantik tu. Kalau tak baca mantik, sebab tu kitab tauhid dia ada ilmu mantik. Kita belajar sebenarnya kalau orang nak lagi hebat dalam ilmu tauhid, dia kena ada dua ilmu, mantik dan makulat. Sebab kalau kita tak tahu mantik, nak jawab nak hurai ni payah ni. Tengok. Dengan dua muqaddimah sughra dan kubra.
Apa dia dua mukadimah sughra dan kubra? Tulis itu. Mukadimah sughra ni dia panggil jumlah antara mubtada dan khabar. Nak bagi faham dulu. Saya gini saya bagi contoh gini. Dia dalam kitab tak ada sebut tu. Tengok, kita baca sikit lagi. Dia kata dengan disebutkan akan dua mukadimah. Apa dua mukadimah? Sughra dan kubra. Sebut-sebut ala wajhil matlubi, di atas jalan yang dituntut. Baik. Apa maksud disebutkan akan dua mukadimah? Maksud dua mukadimah ni iaitu antara sughra dan kubra. Dia gini, Ustaz Nazal. Dia kena bahas gini. Dua mukadimah, contoh kita kata apa? Al-alamu hadisun. Itu dia panggil satu mukadimah. Ustaz Nazal nampak Bila satu mukadimah dia terhimpun di antara mubtada dan khabar. Al-alamu hadisun. Bermula alam itu baharu. Satu mukadimah. Kemudian jumlah yang kedua lah kita panggil mukadimah yang kedua, kubra. Tadi sughra. Al-alimu hadisun. Tak kena. Ni. Al-alamu mutaghayyirun. Tak susun qadiyah tak kena saya. Bermula alam itu berubah. Tulis itu. Itu satu mukadimah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Itu satu mukadimah. Dia panggil mukadimah kubra. Mukadimah yang pertama, al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam ini sentiasa berubah-ubah. Itu satu mukadimah. Dia panggil mukadimah sughra. Ni kena ngaji mantik depan ni. Sebab tu saya nak baca mantik depan ni. Sebab ilmu tauhid dia berkait dengan ilmu mantik. Kalau tak berkait dengan ilmu mantik, saya tak mau baca ilmu mantik. Payah benda mantik ni. Tapi itulah. Benda saling berkait. Mantik tu apa Ustaz? Mantik tu. Mantik apa? Mantik ni, ilmu mantik ni nak cerita pun payah juga. Tapi mudah-mudahan kata ilmu mantik ni kita nak belajar ni untuk kita membersihkan. Ilmu mantik ni ilmu untuk kita bercakap untuk menolak daripada perkara-perkara syubhat. Itu secara ringkas lah. Tak apa Haji, jangan risau. Nanti dalam seminggu atau 2 minggu lagi saya nak baca ilmu mantik, kitab mantik. Nanti saya hantar PDF dia. Nanti tolong foto state saya siap. Dalam seminggu 2 minggu lagi. Tapi payah nak macam mana. Tapi kena belajar jugalah sebab tangga kita nak faham ilmu tauhid tu kena ada ilmu mantik. Kalau kata lah tauhid ni tak ngaji mantik tak apa. Jangan cakap. Jangan cakap gitu. Tak apa Ustaz Zul, boleh macam ilmu mantik Ustaz Zul, boleh? Okey. Tak tahu lah jemaah lain okey tak okey, saya okey. Ustaz Nuzul semua okey. Sebab apa? Kita suruh dia baca lagi, kena tak kena aku ikut je. Anjir aku ngaji. Baik. Mukadimah yang pertama, dia katakan disebut akan dua mukadimah iaitu sughra dan kubra. Sughra kubra ni dipanggil istilah. Jangan sebut, mukadimah sughra tu permulaan yang kecil. Jangan cakap gitu. Jangan terjemah. Jangan benda istilah tak boleh terjemah. Lama orang kita ni minat bahasa Arab sangat. Terlalu fanatik bahasa Arab. Mukadimah sughra tu permulaan yang sangat kecil. Mukadimah kubra tu permulaan yang sangat besar. Bukan gitu. Mukadimah sughra tu satu istilah susunan di antara jumlah mubtada khabar. Kita kata al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam itu sentiasa berubah. Apabila kita faham kata sentiasa berubah, keluar mukadimah kubra pula. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap yang berubah itu mestilah baru. Itu dipanggil jumlah mukadimah sughra dan kubra. Natijah dia apa? Al-alamu hadisun. Alam itu baharu. Itu natijah.
Natijah dia ambil daripada muqaddimah sughra, dia ambil daripada mahmul, muqaddimah kubra, dia ambil daripada maudhu'. Nampak lagi Ustaz Zul? Faham. Siaplah. Kain pening ya. Orang lain tahu lah, saya nampak lah. Tak apalah. Nanti kita bahas lah ni ya. Dia istilah dia payah tu. Tu muqaddimah sughra dan kubra, di atas jalan dia dituntut. Memang kita tuntut apa? Kita maklum, kita kata dia alam ni berubah. Bila alam berubah, tiap-tiap berubah mesti baharu. Bila baharu, maka dikatakan alam tu baru. Alam tu baru. Tu dia natijah dia. Dia panggil syaklul awal. Syaklul awal. Syakal awal dalam ilmu mantik. Tak apalah, insya-Allah. Saya nak mengajar mantik ni dalam seminggu atau 2 minggu lagi. Minggu depan saya ambil rumah saya. Bila dah ambil tu, jadi bila dah ambil rumah dengan anak tu, jadi serabut sikit lah. Bila serabut sikit tu, sedap sikit mengajar mantik lah. Tak apalah. Dah siap-siap ada kat rumah, sedap sikit nak mengajar mantik tu. Dalam seminggu 2 lagi InsyaAllah nanti saya bagi PDF dekat dalam grup. Siapa-siapa nak ngaji tu, kalau ngaji lah, saya sarankan suruh ngaji lah. Biasa dengar yang mantik. Nanti ada gambar raja siap insyaAllah. Baik. Wa an daf'i syubahihi. Atah pada mana tu? Wa huwal ma'juzu an tafsir. Atau mana-mana sekejap. Nanti dalil jumlian li yakhruja an hukm taklid. Wa huwal ma'juzu, bukan situ. Atau pada kata an hukmi taklid. Salah kata gini. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib di atas tiap-tiap mukallaf itu bahawasa mengenallah ia mukallaf bagi tiap-tiap akidah itu akan dalil jumli. Sebab apa? Liyakhruja, supaya nak mengeluarkan an daf'i syubahihi. Supaya nak menolakkan akan segala syubhatnya, syubhat bagi dalil. Syubahihi itu rujuk pada dalil. Ustaz Azul. Syubahi, asal syubahi. Tapi ada domir hi belakang tu, dia panggil domir lah. Asal syubahi ni syubhat. Syubhat lah. Jamak dia panggil syubah. Jamak taksir ni. Syubahi dia panggil jamak taksir. Habis. Wahuwa. Apa dia syubhat tu? Syubhat dalil tu apa dia? Ni nak takrif bagi syubhat dalil. Syubhat tu apa? Syubhat tu. Orang tanya syubhat tu apa Ustaz? Orang tanya. Ni syubhat ni. Dia nak takrif bagi syubhat. Tadi takrif apa Ustaz Nuzul? Tadi takrif tu dalil ijmali. Tadi dalil ijmali. Ni takrif bagi syubhat. Ma yaqtadi al-qadha fil jazmi. Barang perkara yang mengkendakilah ia perkara itu di negeri Kedah. Bukan nak kita nama dekat Kedah dah. Nama ingat Kedah. Maksudnya Qadaha ni maksudnya gini. Perkara, nak bagi hilang stres sikit Zah. Perkara yang mengenakilah ia perkara itu akan kecacatan. Al-qadhu ni makna cacat. Tapi jangan bagi tahu orang Kedah, marah orang Kedah ni. Qadah cacat Ustaz marah orang Kedah sekejap lagi Allah, dia kata kita berat kata qadah. Orang ni qadah ni. Qadahi. Jangan cakap gitu, tak elok pula dia tak boleh terjemah gitu. Ni kita terjemah betul ayat. Qadahu. Al-qadha. Perkara yang mengenakilah ia perkara itu akan kecacatan. Kecacatan tu fil jazmi, pada jazam. Maksudnya benda tu ada kecacatan pada pegangan. Tulis itu. Perkara itu ada kecacatan pada pegangan. Bila ada kecacatan pada pegangan, dipanggil benda tu syubhat. Dia panggil perkara syubhat. Contoh orang kita kata dia buat perkara syubhat, dia buat mencacatkan pegangan. Orang tu pegangan elok dah, sifat 20. Sifat dia kata aku berkata Allah Ta'ala tu sifat 20. Tiba-tiba datang perkara syubhat kata,
Sifat Allah Ta'ala tu bukan sifat ada 20, ada 10 je. Ini budak ni nak mencacatkan pegangan ni. Nampak tak? Pegangan kita elok-elok sifat 20, dia kata jadi 10. Contoh. Itu dipanggil syubahat. Nampak lagi? Takrif tu ingat ma yaqtadi al-qadha fil jazmi. Wa ma yuzannu dalilan. Dan barang yang dizonkan akan dalil. Wa ma yuzannu. Atau pada kata mai tadi. Lagi pula, syubhat itu perkara yang dizonkan, yang disangkakan akannya akan perkara itu akan dalil. Kita zon. Syubhat ni dia jadi zon. Zon ni sangka. Sedangkan pegangan ni dia mestilah yakin. Betul tak? 100% tiba-tiba dia ada zon pada dalil. Bila ada zon, maka itu ada kecacatan. Tak boleh. Zon ni boleh terjemah buat prasangka tak? Boleh prasangka. Wama yuzon, dan perkara yang ada disangkakan dengan dalil. Maksud dia sangka mana? Dia ada prasangka kat dalil tu. Dalam etikot tak boleh. Macam was-was kat dalil tu Dia macam tu maksudnya. Was-was. Maksudnya 70%, 80% dia kata Allah Ta'ala tu ada. Itu punya zon tu. Yalah, maksudnya dia tak 100% lah. Maksudnya dia ada macam dia sebab betul. dalam ilmu tauhid dia kena 100%. Yelah betul. Dia kena yakin, dia tak boleh zon, tak boleh. Kalau ilmu fiqh tak apa zon. Yelah. Nampak? Okey, baik. Walaisa bidalilin, dan tidak adalah ia perkara itu dengan dalil. Tu dia. Tak ada dengan dalil. Habis itu, sikit lagi. Wa an raddil i'tiradati allati zakarha al-falasifatu. Atau pada kan Au kan bukan waw. Au. Saya baca waw Tak dia saya baca waw. Au an raddil i'tiradati allati zakarha al-falasifatu. Atau pada kata an hukmi taklid lagi. Soalan kata wajib di atas tiap-tiap mukallaf oleh bahasa mengenallah ia yang mukallaf bagi tiap-tiap akidah yang akan dalil yang ijmali itu. Sebab apa tu? Liyah khurujah, supaya nak keluar, supaya nak melepaskan an radil i'tiradati, daripada rad ni apa? Terjemah bahasa Melayu kita. Daripada menolak. Daripada nak menolakkan akan segala i'tirad. I'tirad ni segala bantahan, segala hujah-hujah. Kita nak menolakkan segala hujah-hujah. Hujah mana? Sifat. Allati zakaraha al-falasifatu. Yang menyebutlah. Allati zakaraha. Yang menyebutlah. Ia i'tirad itu akan dia. Kena kedak. Tak kena. Allati zakarha al-falasifatu. Yang menyebutlah akan dia akan i'tirad itu oleh siapa dia menyebut? Al-falasifatu, oleh ulama falsafah. Ulama falsafah ni dia ni ulama yang banyak menyesatkan akidah. Falsafah ni orang yang lupa takrif falsafah ni. Dia Allah, saya tak ingat. Jadi falsafah ni mudah-mudahan kata dia banyak menyesatkanlah. Dia banyak membuat bantahan. Orang falsafah ni orang banyak pusing, sebab tu dia mantik tu dia berkait dengan falsafah. Dia nak menolak, dia banyak banyak berhujah. Tu Ustaz Afiq Osman, falsafah pun lupa dah Ustaz Afiq Osman. Ustaz Afiq, ada ke tak Afiq Osman? Keluar dah. Falsafah. Nanti saya beritahu balik takrif dia. Jadi falsafah ni, jadi tujuan kita nak belajar hukum taklid tadi tu supaya kita nak menolakkan akan perkara-perkara bantahan daripada
ulama falsafah. Ulama falsafah ni dia panggil ulama yang dia banyak menyesatkan. Falsafah ni Apa Ustaz Azul tahu? Falsafah lupa dah. Ahli falsafah tu Aristoteles. Itulah. Dia banyak dia panggil, dia berkait dengan mantik juga. Mana falsafah ni ahli falsafah. Tu dia. Habis itu nanti kita bagi tahu minggu depan ahli falsafah tu apa. Wa amma ma'rifatud dalil tafsili wa huwa al-maqduru ala tarkibid dalili wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Payah hari ni. Ustaz, kenapa zakaro tu tak letak muannas lah? Falasifatu tu dia ta wahidah ke apa? Allati zakaroha. Tak, dia ha tu rujuk pada alati lah. Tak tu fa'il tu kenapa tak datang fa'il muannas? Falasifatu tu jadi fa'il dia kan? Al-falasifatu jadi fa'il pada kata zakara. Yelah. Tu ta tu maksudnya kenapa tak datang fa'il muannas? Sebab dia diceraikan dengan ada satu penceraian. Bila penceraian harus boleh kita tazkirkan. Dia kalau contoh zakara al-falasifatu, tu tak kena. Tapi bila ada zakara diceraikan dengan satu benda, maka boleh kita baca, boleh kita tazkir, kita muzakarkan. Itu boleh. Itu dalam kitab ada. Dalam kitab nanti kitab Mutasajidah ni kita bahas. Okey. Allah SWT. Baik. Kita tengok satu kitab lagi nak habis dah. Hari ni Baba tak baca Ustaz? Itulah Baba tak baca. Boleh makan capati ke? Lama tak makan seminggu Okey, satu lagi. Ustaz makan Ustaz. Saya belanja Allah. Okey. Sangat tak ada nak makan. Okey, baik. Mana? Siapa hari ni nak minta saya baca Ustaz? Siapa ada ni? Tinggal 5 orang ni. Ramai syahid dah ni. Nak minta Kak Ati baca boleh tak? Kak Ati Badi boleh baca tak? Jangan lari pula, nanti kita minum tak masuk pula dah. Marah dia kat saya. Kak boleh tak Kak? Tak apa, ada baris sekejap ni. Surah 14. Boleh tak? Hello, Kak Ati ada tak tu? Macam. Tak apalah. Yang itu minta Haji Yaakob tolong baca. Haji Yaakob ada tu? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sudah siu ala Jangan tu muka soal tu bagi tahu dekat ni jemaah. Surah 14. 14. Okey, 14. Okey. Wasuda siu ala sittati abwabi. Abwabin. Istaf'ala nahwu istakhraja wa if'aula ala dia kalau baca tu tahu waf'au ala boleh juga wa if'aula nahwu i'shau shaba wa if'awala bitashdidil wawi nahwu ijlawada waza wa if'an lala nahwu iqansasa wa fi'ala wa if'anla nahwu islanqa wa if'alla bitashdidi wa if'alla sebab dia bitashdidil lami nahwu bitashdidil lami bukan didi ada ya tu bitashdidil lami nahwu ihmar. Okey, cukup sangat. Ihmar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin.
Was-sudasiyu. Ataf pada mana Ustaz Nuzul? Ataf pada mana Ustaz Nuzul? Salasi mazidah bisalasa. Daripada tiga kepada tambahan 3 kepada 3 asal. Famazidu. Ustaz Nuzul senyap tak ada. Mazidu bisalasati. Mazidun ala thulathi. Mana ni? Tu famazidu. Ataf pada mana? Ataf pada as-sulasiyu. Pada kata mazid. Soalan kata famazidus sudasiyu. Atas sini situ. Ingat nampak Ustaz Nuzul? Yang ambil atas tu, jangan ambil dekat ni. Atas Atau belakang. Dan maka bermula fi'il yang ditambahkan di atas 6 huruf. Fi'il sudasiyah. Bermula fi'il yang ditambahkan akan 6 huruf. Sittatu abwabin. Ataupun ala sittati abwabin. Kainun adalah yang di atas 6 bab. Semua ada 6 bab. Ni semua kita nak kena belajar nanti ni. Berapa bab, banyak bab. Tapi tak payah macam nahu Ni ibu, ni ayah dia tak ada payahnya. Mana ada istaf'ala. Balang mana misalnya istaf'ala? Nahu kaulika istakhraja. Istakhraja ni dengan makna tuntut keluar. Menuntut keluar. Tulis je makna gitu. Baik. Kemudian wa'if au ala. Nahu i'syau syaba. I'syau syaba ni tulis banyak tumbuhan. Banyak tumbuhan. I'syau syaba. Kemudian wa'if awwala bitasydidil waw. Nahu ijlawaza. Ijlawaza ni tak ingat makna apa Ingat Ustaz? Tak tahu. Tak tahu. Dia kena tengok kamus tu. Ini nak tengok kamu boleh? Tengok kamus je. Kamu boleh. Ni boleh tengok kamus sendiri. Tak apalah kerja rumah lah ni. Tengok sendiri. Kamus ijlawaza. Siapa dah ada kamus Marbawi? Semua ada dah. Tolong mesej dalam komen. Haji ada je. Ada je kat PKNS ada jual. PKNS ada. PKNS Selangor ada jual. Shah Alam. Ada jual je. Ijlawaza. Thailand. Kemudian, Ini bukan, ini Juldu ni. Bukan. Ijlawaza. Tak ada. Tak apa, nanti saya cari ni. Tak apa, nanti tolong bagi tahu dalam grup Tak ada nak cari kat makna saya. Lupa ngaji lama dah, kitab ni ngaji tahun bila, tahun 2000 apa ingat. Ustaz Hafiz Usman, tahu tak ijlawaza apa dia? Nampak ada online tapi tuan tak cakap senyap. Gimana dia? Tengok. Kemudian kata wa'if an lala. Nahu iqa'an sasa. Ini pun tolong cari makna dia. Tak ingat. Iqa'an sasa. Makna dia Dia dalam kamus ada boleh tengok. Kemudian wa'if an la. Wa'if an la. Nahu islan ko. Pun tak ingat makna juga. Wa'if ala bitasydidil lami. Dan if'ala, hal keadaan if'ala tu bitasydidil lami, makru'an bitasydidil lami, dengan ditasydidkan akan lam. If'ala. Nahu ihmara. Ni bersangatan merah. Ni tak, saya tak tulis makna tapi boleh tahu makna ihmara tu. Hamara asal dia. Atau panggil Humaira. Apa tu Sayyidatuna Aisyah, Nabi gelarkan Humaira. Sebab apa? Sebab pipi dia kemerahan.
Humaira. Dia panggil isim tafdil. Bagi muannas. Humaira. Bukan isim tafdil. Dia panggil Allah. Bukan isim tafdil. Maaf. Dia Tasghir. panggil isim tasghir. Isim tasghir. Humaira. Hamir. Hamra. Merah. Habis itu. Wa mazidur rubai ala salasati abwabin. Nanti insya-Allah kita sambung minggu depan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nanti tolong saya maksud dia. Lagi saya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Jazakumullah Ustaz. Allah Akbar. Jom Ustaz. Okey. Ya Fikri. Oh ni ya, ijlawadha tu laju Ustaz. Laju. Okey. Kat mata terima minat kasih. ada. Mata minat ada Saya Oh dah rasa lah kan. dia tengok, saya tak tengok kamus. Lama dah kita tak baca kitab ni, dia terlupa juga. Ni ada contoh ni, ijlawadha al-iblu iza saras. Al-iblu. Tu dalam mata minat ada. Ya, mata minat. Ijlawaza al-ibilu. Maksudnya bersangatan lajulah. Ya. Unta itu. Betul-betul. Ya, di muka Saya mata minat pun lama tak ulang. Lupa dah tu saya. semalam baru darah kan. Okay, terima kasih banyak. Bagi tahu-tahu. Wallahu alam. Jom. Ikan patin tak dapat dah. Cari kambing lah. Sapati kambing lah kita. Banjir, tak banjir. Banjir. Aduh, banjir tu meluh. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.